وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pada yang terhormat pengurusi majlis, pada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di majlis yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirah hafizakumullah. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan menerangkan atau membahas tentang aliran Al-Asy'ariyah dan juga pengajian sifat 20. Saya tak biasa nak ceramah benda ni dalam masa 1 jam. Itu terus terang lah. Tapi saya buka nanti, kalau nak tanya boleh tanyalah. Dan kita jawab semampu mungkin. Tak reti nak jawab, saya kata tak tahulah. Paling mudah macam tu kan. Okay, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi apabila kita berbicara tentang aliran Asy'ariyah, jadi pertama sekali kita kena iktiraf bahawa Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Akan tapi kita juga kena iktiraf di mana Islam yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan bahawa keimanan di dalam agama ini berpaksikan pada dua sumber utama, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Kita tak boleh nak mengingkari tersebut. Memang Al-Quran dan Sunnah ini adalah sumber. Apabila kita beriman perkara ini, maka kita kena beriman juga dengan hadis Nabi SAW. Kerana hadis Nabi ini adalah merupakan sunnah yang adalah termasuk daripada yang telah dijadikan pegangan atau dijadikan sebagai sumber utama. Dalam hadis Nabi SAW, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, iaitu sataftariqu ummati ila salasa wa sab'ina firqatan kulluhum finnari ila wahidah man hum ya Rasulullah qala ma ana alaihi wa ashabi. Iaitu umatku akan berpecah belah sebanyak 73 golongan. Semuanya akan masuk api neraka kecuali satu. Bila ditanya man hum ya Rasulullah qala ma ana alaihi wa ashabi, iaitu orang yang berpegang dengan aku dan yang berpegang dengan para sahabatku. Tapi kita iktiraf juga ada riwayat lain, bukan ma ana alaihi wa ashabi, tapi jawabnya al-jamaah. Al-jamaah ni berarti majoriti. Maka pergaduhan tentang siapakah yang berada pada firqah yang pertama tadi, yang Najiyah ini, atau yang disebut oleh baginda SAW daripada 73 hanya satu, dipanggil sebagai firqah Najiyah. Bila kita tahu perkara ini, perbahasan ini, maka sebenarnya kita kena iktiraf dahulu bahawa terjadinya perbalahan dan perpecahan itu adalah suatu perkara yang telah ditakdirkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW melalui sabdanya sataftariqu ummati. Berarti apabila kita kata kenapa nak susah-susah, kenapa nak gaduh, kenapa nak ni, memang pada hakikatnya kita tak nak gaduh, kita tak nak apa, kita nak bersatu. Akan tetapi ia juga merupakan apa yang telah foreseen, yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahawa umat Nabi Muhammad ini akan terbagi kepada 73 golongan. Now, after we have give our recognition, telah memberi pengakuan dan juga pengiktirafan terhadap perkara ini, maka tentunya it's by its nature, kita panggil, secara tabiatnya, secara by its nature lah, bahasa Inggeris, bahasa Melayu dia saya tak tahu apa, by its nature, yang namanya manusia, cara dia faham, cara dia menguraikan adalah
berbeza antara satu dengan yang lain kerana otak manusia ni unik. Okey. Dan oleh sebab itu dalam sumber yang satu boleh terjadi berbagai multi tafsir. Atau kita panggil berbagai tafsiran. Kerana melihat latar belakang situasi serta apa-apa yang berkaitan dengan orang yang berfikir tersebut dan bagaimana dia memahami nas tersebut. Oleh sebab itu tidak ditolak. Terjadi khilaf. Walaupun sumbernya sama daripada Al-Quran. Ini adalah perkara yang tidak dapat diingkari, tidak dapat ditolak. Okay. Jadi kalau dah tahu semua benda ni, bila dah tahu semua benda ni, maka tidak sepatutnya muncul persoalan. Kenapa kita umat Islam ni kena berpuak-puak? Sebenarnya kita tak nak berpuak-puak, kita memang nak bersatu. Tapi takdir ini yang telah menciptakan manusia sebegitu rupa. Dan takdir ini yang mengajarkan kita sebab arti kita we have to find a way, jalan keluar untuk memastikan dia tidak jeopardize Islam itu sendiri seperti apa yang telah terjadi di Andalusia kerana umat Islam bertelagah sesama sendiri sehingga kan daulah atau negara Andalusia itu jatuh di tangan golongan Nasrani. Okey. Lalu pengiktirafan perbezaan pendapat ini, khilaf ini, semua akan mengaku mereka adalah golongan yang terbaik. Semua mengaku mereka adalah firqatun najiyah. Tak ada orang Syiah ke, Ahli Sunnah ke, Murji'ah ke, Khawarij ke, Ibadi ke, semua mengaku bahawa mereka berpegang pada apa yang telah dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai firqatun najiyah, golongan yang terselamat. Okay. So kalau kita faham perkara ini, maka tak ada manusia nak kata kicap dia itu nombor 2. Semua masih menganggap dirinya tidak sesat. Maka apa yang jelas dalam sabda ini juga mengindikasikan satu perkara yang penting, iaitu al-jama'ah, majority. Dibandingkan ma'ana alaihi wa ashabi. Kerana ma'ana alaihi ashabi, apa yang dipegang oleh aku dan para sahabatku, semua mengaku dia pegang pada perkara tersebut. Golongan yang panggil sunnah juga berpegang pada perkara tersebut. Kita sendiri pun kata kita adalah termasuk yang ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang aku pegang dengannya dan dipegang oleh sahabatku. Akan tetapi elemen kedua ni, iaitu al-jama'ah. Al-jama'ah ini adalah benda yang kita tak boleh nak sembunyikan. Masa tak boleh nak sembunyikan, iaitu kerana al-jama'ah berarti dia itu bukan lagi kualitatif tapi sudah kuantitatif. Berarti kita kena cari siapa yang majoriti lah. Bila majoriti itu, maka dia termasuk daripada hadis yang menunjukkan sebagai al-firqatu an-najiyatu, iaitu golongan yang selamat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, adik-adik sekalian, maka di sinilah perbezaan pendapat di dalam akidah memunculkan mazhab-mazhab yang berpecah dengan lain-lain, dan kita iktiraf perkara tersebut dah memang takdir Allah SWT menentukan sebagai perpecahan tersebut. Lalu kita berusaha mencari firqan najiyah. Maka alamat dia disebut oleh baginda SAW sebagai al-jama'ah, majority, segerombolan ulama. Maka cukuplah kita sebenarnya mencari siapakah itu majority, dan itulah yang dipanggil dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang untuk sementara ini diketahui secara fakta lebih dari 90% umat Islam di dunia ini pada hakikatnya berpegangan pada dua mazhab, iaitu aliran Al-Ash'ari
dan aliran Al-Maturidi. Ini kita kena faham. Itu dua aliran ini. Al-Ash'ari dan aliran Al-Maturidi. Ini adalah majority. Okey, you faham? Kan? Majority. Selain daripada dua ini, minority. Dia tidak pegang majority. Maka oleh sebab itulah al-ulama, termasuk daripadanya al-imam Murtada Az-Zabidi berkata, apa dia kata? Iaitu, idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah fal muradu bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Apabila dimutlakkan ahli sunnati wal jamaah, maka yang dimaksudkan di kalangan mereka itu adalah al-asy'ariyah dan maturidiyah. Okey. Walau bagaimanapun, tafsiran tersebut sebagai Asy'ariyah Maturidiyah bukan tafsiran yang mati. Dalam arti kalau ada yang selain Asy'ariyah Maturidiyah tapi memiliki etikad yang sama dengan Asy'ariyah Maturidiyah, maka tentulah dia termasuk salafus, termasuk daripada ahli sunnah wal jamaah. Okay. Maka dari sini tak sepatutnya muncul iaitu orang yang mempertikaikan atau menyebutkan Nabi bermazhab apa? Nabi berakidahkan Asy'ariyah ke? Dan lain-lain. Kerana mazhab Asy'ari, aliran pemikiran, akidah, fiqh, tasawuf sebagai suatu jenama hanya datang setelah zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Kerana apa? Dia menisbahkan kepada orang yang membawa perkara tersebut. So, ini perkara yang lumrah. Tak bolehlah semua nak ngaku dia adalah yang paling sunnah. Dia yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW misalnya. Walhal dia datang jauh setelah itu. Kan? Melainkan ciri-ciri itu pun kita masih menisbahkan kepada mazhab tersebut. Sebab ada orang mungkin akan guna. Contoh dia, pada hari ini yang baru-baru ni kecoh. Kita mazhab Syafi'i, betul Syafi'i. Tapi kenapa masih, apa nama dia, masih membayar zakat guna duit? Ini Hanafi. Berarti bukanlah Syafi'i. Contoh dia. Dan ini kita kena jawab bahawa perkara tersebut berlaku adalah kerana masih dalam mazhab Syafi'i, tapi Syafi'i sendiri menganjurkan perkara tersebut. Maka di dalam akidah lalu disebutkan juga, kalau betul imam ikut arinan Asy'ariyah, kenapa tak pakai kitab Al-Ibanah Imam Abu Hasan Asy'ari sahaja? Seperti halnya kalau ikut mazhab Syafi'i, kenapa tak ngaji kitab Al-Um? Ini semua muncul. Dia panggil simple logic yang cuba untuk meragu-ragukan masyarakat. Padahal perkara tersebut boleh jawab dengan mudah, dengan banyak cara yang telah dijawab dan telah diterangkan. Okey. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka Asy'ari ini kenapa muncul? Al-Asy'ari adalah dinisbahkan kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kerana apa? Kerana Imam Abu Hasan Asy'ari dihidup tahun 200 akhir, masuk awal 300. Berarti dia meninggal di awal kurun yang keempat Hijriah, 324. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Mudah nak kata dia macam inilah. Akidah ahli sunnah ini adalah akidah Rasulullah SAW dan para sahabat. Diajarkan kepada tabi'in. Kepada tabi'in. Misalan dia macam tu. Apabila seseorang itu merumuskan dan mengenalkannya, maka pengikutnya dinisbahkan kepada orang tersebut. Bukan kerana apa? Biar senang nak tahu. Okey, ini ikut pemahaman Imam Asy-Syafi'i. Ini ikut pemahaman ini. Ini ikut pemahaman ini. Lebih kurang macam tu je lah.
Yang mana sebenarnya ia sama dengan Rasulullah SAW yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Okay. Maka Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, dia memiliki istimewaan kerana sebelum zamannya, ahli sunnah ini dalam keadaan dianiaya oleh golongan Mu'tazilah. Majoriti umat ini kena paksa, inkuisisi, dan wajib untuk ini dan itu. Misalan dia. Maka Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, dia daripada keluarga Mu'tazilah yang mengkaji Mu'tazilah, tapi ada persoalan yang didebatkan antara diri dia dengan gurunya sendiri, menyebabkan dia keluar daripada Mu'tazilah dan membantu nusrah, memberi pertolongan dan membantu golongan ahli sunnah yang lain yang pada waktu itu dalam keadaan dizalimi. Maka apa yang diajarkan oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari ini adalah yang dipanggil dengan golongan gerakan Al-Ash'ari, iaitu mazhab atau akidah Al-Ash'ariyah. Iaitu sesuai dengan apa yang ia pegang, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Sebab itu dipanggil Asy'ariyah. Dan Asy'ariyah ini ada yang tanya, ini Al-Asy'ariyah, berarti apakah hanya Asy'ariyah ni yang di Ahli Sunnah Jemaah, selainnya tidak? Tidaklah. Kerana orang Asy'ariyah pun mengakui Al-Maturidiyah termasuk di kalangan Ahli Sunnah wal Jemaah. So, pemikiran Asy'ariyah ini atau Al-Ash'ari, Ash'arid, ini adalah pemikiran yang sudah dikenalkan atau dipegang oleh ulama-ulama berabad dahulu. Dari mula zaman Nabi Muhammad SAW yang diwarisi kepada para sahabat, yang diturunkan kepada para tabi'in dan lain-lain. Perbahasan tersebut bahawa Al-Ash'ari merupakan salah satu mazhab yang besar di dalam ilmu akidah dan merepresentkan sebagai majoriti umat Islam. What is majority? Apa yang dianggap sebagai majority. So itu adalah Ash'ari. Dan Imam Abul Hasan Al-Ash'ari itu sendiri sebagai sosok tokoh ilmuwan akidah yang terkenal, dia mengarang banyak kitab. Salah satu dia adalah Al-Luma' fi Raddi Ahla Zaygh wal Bid'ah. Kalau tak salah nama kitab. Dan dia ada banyak kitab-kitab yang lain. So, kitab-kitab inilah yang menjadi bukti bahawa dia membawa pemikiran Abu Hasan Ash'ari ini, Ash'ari yang menjadi lazim kepada golongan mazhab Asy'ariyah ini. Kan? Ini dibawa turun lah. Tapi of course di dalam perbahasan tersebut tidak menolak kemungkinan di kalangan para ulama yang berpegang dengan mazhab Asy'ari ini evaluate, iaitu mengevaluasi cara, bahan, jenis hujah, maslak berhujah, cara berhujah. Sehingga kan lahir berbagai kitab akidah Asy'ariyah yang ditulis oleh penulis-penulis ulama-ulama dari mazhab Asy'ari ini. Kembang-kembang dia berbeza. Ada yang perbahasan terlalu filosofikal, ada yang terlalu basic, ada yang baik Quran Sunnah sahaja. Seolah-olah akal tidak memiliki daur untuk memahami Quran dan Sunnah, mengetahui mana dalalah yang wadihah dan tidak wadihah. Jadi Al-Imam per kitab-kitab yang berbeza ini berkembang, maka cara pengajiannya menjadi perbezaan yang ketara, sampailah datang Al-Imam As-Sanusi rahimahullah yang basically mensilibuskan akidah Asy'ariyah merupakan akidah yang komplit daripada kitab yang paling kecil seperti Syarhul Muqaddimat dan lain-lain sampailah yang paling besar, Syarhul Kubra dan lain-lain. Maka Al-Imam As-Sanusi rahimahullah dianggap sebagai mujaddid yang telah menganjurkan sistem pengajian ilmu akidah yang sangat sistematik yang dipanggil dengan iaitu
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pengajian sifat 20. Faham kan? Dari situ kita bawa. Kerana apa? Pengajian sifat 20 ini adalah salah satu cara daripada berbagai cara yang diajarkan oleh ulama-ulama yang besar sampai kepada kita. Itu sifat 20. Metod, jenis ilmu, cara penyampaian. Padahal kita tahu sebelum Imam Sanusi meninggal 895. Imam Ghazali ni hidup jauh sebelum tu. 505 kan meninggal. Ini dia meninggalkan kitab nama dia Qawaidul Aqaid dan lain-lain. Tapi kitab-kitab ini dia tidak direct. Berbeza dengan Imam Sanusi. Kerana Imam Sanusi ketika merumuskan sifat 20 dan lain-lain, dia memiliki kefahaman yang sangat-sangat penting, penjelasan yang jelas, sehingga orang-orang yang mengikut atau mengaji, ini mengikut konstruk terus-menerus. Akidah tersebut kukuh. Sifat 20 ni, pengajian sifat 20. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu sebenarnya sifat 20 yang kalian mengaji, dia bukan just sifat 20. Sebenarnya dia melalui proses yang panjang. Dari Al-Luma' disyarahkan menjadi Syarhul Luma'. Lalu dikumpulkan oleh Imam Al-Baqilani tadi, diteruskan oleh Imam Al-Juwaini mengarang kitab. Setelah membaca Syamil fi Usuluddin dan lain-lain, maka lahirlah kitab yang berjudul Al-Irsyad. Al-Irsyad ini dilanjutkan menjadi beberapa kitab lagi. Perpecahan dia, Al-Imam Ghazali bernama Al-Iqtisad fil I'tiqad dan lain-lain. Terus menerus sampai kepada Imam As-Sanusi yang sebenarnya memilih 13 sifat sahaja. Dan bila dia kata 20 sifat, kerana dalam kitab Ummul Barahin, kitabnya yang paling terkenal di seantara dunia. Ummul Barahin ini memfokuskan 20 sifat, bukan 13 sifat. Kerana apa? Kerana meraihkan golongan yang berpendapat dengan Nazaratul Ahwal, yang menimbulkan kepada sifat 20. So, sifat 20 itu sendiri bukan hanya diajarkan di Malaysia. Bahkan kalau kalian pergi ke Morocco sekalipun, kitab ini dibaca dan dihafazkan oleh para pelajar di sana untuk mengukuhkan akidah mereka. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini adalah pengajian sifat 20. Berarti sifat 20 ini ahli sunnah ke tidak ahli sunnah? Maka dengan penjelasan yang tadi, kita boleh rujuk salah seorang tokoh. Kan? Apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salah seorang tokoh yang besar dalam ilmu akidah, fiqh dan tasawuf di Nusantara, bernama Syekh Abdullah Fahim. Kenal? Syekh Abdullah Fahim. Masa Syekh Abdullah Fahim, dia ni ada bagi wasiat. Wasiat dia diterbitkan oleh majalah pengasuh Kelantan, dan saya sendiri iaitu apa, pernah mensyarahkan wasiat beliau dalam kitab yang ini. Yang ni. So, apa dia kata? Kita baca kat sini. Dia kata, sekejap. Ini dia kata macam ni. Tuan-tuan sedia maklum beratus-ratus tahun bahawa orang bangsa Melayu semalaya ini, dari peringkat ke bawah hingga peringkat ke atas,
awam-awam, qadi-qadi, ulama-ulama, menteri-menteri hingga raja-raja sekalian, mereka itu bermazhab dengan mazhabul Imam Asy-Syafi'i ijma'an. Tiada seorang pun yang bermazhab lain daripada mazhab Syafi'i. Yahrumu kharqul ijma'. Itu adalah kata-kata dia. Itu dari segi fiqah. Ambil mereka itu hukum-hukum fiqah Syafi'i daripada kitab Tuhfah dan kitab Nihayah hingga kitab dan mukhtasaratnya dan terjemahnya kepada bahasa Melayu seperti Sabilal Muhtadin, Bughiyatul Tulab dan Matla'ul Badrain dan lain-lain. Usuluddin di atas perjalanan Abul Hasan Al-Ash'ari diambilkan daripada syuruh dan hawashi Umul Barahin dan Jauharah dan sebagainya daripada kitab-kitab Melayu. Berarti di sini dia telah mentakyinkan kitab Umul Barahin Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala, iaitu pengajian sifat 20 sebagai jalan pendekatan akidah Ahli Sunnati wal Jamaah mengikut neraca Al-Imam Abil Hasan Al-Ash'ari. Ini contoh dia. Fatwa atau wasiat yang telah diberikan oleh tokoh yang besar. Maka sifat 20 ni adalah salah satu metod dalam membaca atau mengkaji. Bukan mengkaji, berimanlah untuk mengetahui. Kalau dia ilmu kalam baru dia mengkaji untuk refute dan lain-lain. Ini arti akidah sifat 20. Pengajian sifat 20. Dia hanya salah satu pendekatan. Kita panggil macam itu. Pendekatan. Approaches. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sebenarnya bila tuan-tuan dan puan-puan semua membaca sifat 20 ni, dia tak susah. Bukan hanya hafal Allah wujud qidam baqa'. Tapi kalau Ummul Barahin tu dihafalkan, basically dia menguasai seluruhnya. Kerana apa? Kerana dia straight to the core. Pengajian sifat 20 ni. Dan dia adalah apa yang telah diamalkan atau dilakukan oleh banyak ulama. Banyak ulama yang menjadikan bahawa kitab ini sebagai salah satu silibus utama dalam pengajian akidah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi itu adalah sedikit latar belakang Al-Asy'ariyah dan pengajian sifat 20. Yang sebelum saya habiskan ini perlu saya nyatakan bahawa mereka pada hari ini adalah majoriti. Cuma kalau yang awam tu mungkin dia tak tahu secara detail lah. Tapi hakikatnya ya. Ini adalah Asy'ariyah dan pengajian sifat 20. Okey, moderator. InsyaAllah kita boleh buka Q&A. Okay, baik. Terima kasih, Doktor. Jadi saya silakan siapa-siapa untuk melontarkan soalan kepada Ustaz. Silakan. Baik, ada soalan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Afizuddin bin Muhammad Syekh. Boleh kuat sikit suara. Tak ada. Boleh tak? Soalan 1, 2, 3. Tak apalah, boleh. Kita cuba je. Tak dengar kita tanya balik. Okay, saya. Nama saya Muhammad Afizuddin bin Muhammad Isa. Dan daripada sebelum saya mengajukan soalan kepada Ustaz, insyaAllah saya mengaku dulu lah, saya merupakan kalau dalam golongan ni dikira sebagai orang awam insyaAllah sebab saya kuliah sejarah history. Dan soalan saya adalah saya berminat untuk tanya kepada Ustaz insyaAllah tentang, kita tahu banyak aliran seperti Asy'ariyah dan kalau dekat Malaysia ni yang bagi saya yang familiar antara orang awam adalah kita nampak Asy'ariyah dan Salafi lah. Jadi persoalan saya adalah saya nak tanya kepada Ustaz, sejauh manakah kita boleh kita sebagai yang memfahami Asy'ari ni boleh bertoleransi dengan golongan yang berfahaman Salafi? Adakah kita boleh bertoleransi dengan mereka ataupun ada limited yang kita bertoleransi dengan mereka?
Dan yang kedua adalah mungkin saya nak ingin juga nak bertanya, adakah kita boleh orang kata pemahaman kita berbeza, adakah kita boleh mensesatkan mereka dari golongan Salafi? Itu ya. Okay. Terus jawab ke macam mana moderator? Boleh tak? Boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudara Muhammad Hafizuddin. Tadi fakulti apa? History, HS. History. Oh ya. Human Science. Ayuh masa betul ya. Oh, okay. Bangunan belah sana. Tak pernah datang belah sini. Kan? Saudara Hafizuddin. Asy'ari dengan Salafi. Salafi ini golongan dia klaim bahawa mereka ikut ulama salaf. Hakikatnya kita katalah salaf tu apa? Golongan yang hidup 3 abad yang pertama. Betul ke kita ikut apa yang ulama salaf kata? Kita Asy'ari simple je. Kita ikut imam, pemikiran imam itu yang kita bicarakan. Bila Salafi, salaf ikut ulama salaf soleh ni banyak. Yang mana satu mazhab yang mana? Semualah Ustaz. Di kalangan salafus soleh ni ada perbezaan pendapat. Al-Haris Muhasibi salafus soleh tu. Dia berbalah dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab Ahmad bin Hanbal tak nak lawan dengan Mu'tazilah pakai istilah golongan Mu'tazilah. Al-Haris Muhasibi lawan Mu'tazilah guna mustalahat Mu'tazilah. So Ahmad bin Hanbal marah kepada Haris Muhasibi. Haris Muhasibi jawab balik. Dua-dua salafus soleh. So Salafi nak ikut mana ni? Ahmad bin Hanbal atau nak ikut Haris Muhasibi? Kalau dia kata ikut Ahmad bin Hanbal lah Ustaz. Berarti apa? Haris Muhasibi ni salafus soleh yang sesat. Ni kalau orang guna istilah Salafi yang kembali pada salafus soleh. So this is a kind of rational atau istilah yang orang mencuri istilah kita panggil. Macam mana mereka menggunakan istilah. Kami ikut Quran dan Sunnah lah. Apa nak mazhab? Rasul nak mazhab apa? Kan? Contoh dia. So then become problematic. Semua orang nak mengaku dia nombor satu. Kenapa tak cakap dia saya ikut Ibnu Taimiyah? Atau dipanggil Taimi. Kan senang. Ini manhaj Imam Ibnu Taimiyah. So kita tahu Ibnu Taimiyah dia ada framework dia jelas. Macam Asy'ariyah mengikut framework yang jelas. Dan tak perlu nak bahas Asy'ariyah tu ikut Abu Hasan Asy'ari atau tidak. Macam sekarang lah dia nak kata Imam Syafi'i ngaku mazhab Syafi'i tapi tak ngaji kita Al-Um. Macamlah dia bila dia mengaji Al-Um tu dia sendiri tu baca Al-Um yang mengkritik tersebut sehingga boleh membezakan. Kan? Sebab apa? Asy'ariyah dan Imam Abu Hasan Asy'ari ini satu aliran lah. Asy'ariyah ni bermazhab berpaksikan pada idea yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Dan perkara tersebut saya tak nak panjang. Okey. Pertanyaan saudara, apakah boleh kita sesatkan atau tidak? So Salafi yang ada moden ini kita panggil Salafiyatul Mu'asirah. Susah sangat nak gaduh dengan diorang. Kita panggil Salafi yang moden, yang semasa ni, kontemporer ni. Tengok apa isu dia. Isu dia dulu. Dalam isu dia, apakah dia Salafi yang menyesatkan Asy'ariyah atau tidak? Itu dulu yang pertama. Kalau dia sesatkan, kenapa isu dia sesatkan? Kerana mereka ini takwil Ustaz. Berarti mereka menolak takwil. Kalau mereka menolak takwil dalam Al-Quran yang sesuai dengan kaedah yang diajarkan oleh ulama, sama dengan dia akan menolak Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah
Imam Ahmad radhiyallahu anhu, Imam Abu Hanifah menerima Imam Abu Hanifah. Imam Tabari sama dengan mereka menolak Al-Imam At-Tabari. Seorang mufassir yang dalam tafsir dia jelas ada takwil. Kan? So dalam hal ini kita katalah dia salah. Kerana apa? Kerana takwil. Takwil. Ditolak padahal dia diakui. Lalu isu yang dibangkitkan, contoh lain dalam isu akidah adalah isu tajsim. Apakah ulama salaf soleh mengatakan yadullahi faqa aidihim, Allah SWT memiliki yad iaitu tangan, tapi tangan ini apa maksud dia? Kalau dia kata tangan itu adalah anggota, ini sesatlah di sisi Asy'ariyah. Di sisi Ahli Sunnah Jemaah. Kerana mana? Rasulullah SAW disebut tak yad itu adalah jawarih? Tak ada. Sebab itu majoriti ulama salafus soleh memilih untuk mentafwidkan, menyerahkan makna kepada Allah SWT. Kan selamat? Iman je lah, ini ayat Quran. Jelas. Makna dia kita tak tahu. Kita pegang makna yang pasti. Makna yang pasti apa? Menunjukkan barang siapa di zaman Bai'atul Ridwan tersebut, mereka berbai'ah kepada baginda SAW, pada hakikatnya mereka berbai'ah kepada Allah SWT. Maksud Allah menjamin mereka. Itu maksud dia. Tapi dia lupa perbahasan tu, dia cari yadullah. Tangan ni macam apa makna dia? Tangan macam ni ke? Dan problem lah. Yanzilullah kulla lailatin sulusal laili, kulla sulus apa, bila sulusal sulusai laili, sulus 1/3 daripada malam. Dia duk sibuk yanzilullah, turunnya Allah, sifat nuzul, dibandingkan maksud hadis tersebut adalah untuk menyuruh kita ini bertahajud dan beristighfar di malam hari. Maka isu ini tak bolehlah kita nak bersama mereka. Means diorang bagi kita, diorang salah lah. So apakah mereka sesat? For this issue, yes, we say yes. Dia terkeluar. Tapi kita kena tahu, apakah semua yang ada pada mereka semuanya buruk? Tentu tidak. So bila ada yang baik dan yang bagus, apa masalahnya kalau kita ambil? Sedangkan kita pun pada hari ini biasa ada yang pergi mengambil ilmu dari orientalis, mengambil ilmu daripada orang yang bukan Islam. Apabila ia benar, apa masalahnya? Kan? Contoh dia hanya, walaupun dalam kajian Islam, tahqiq yang ditahqiqkan oleh orientalis. Contoh dia maqalat Islamiyin. The best tahqiq is by the orientalist. Misalan dia. So, jadi ini yang kita kata. So, sesat ke tak sesat? Kalau dengan maksud seperti itu dalam bab akidah, of course, perbahalan tersebut kita kata menyeleweng lah. Mereka tu menyeleweng lah menurut Asy'ariyah. Dan mereka pun tak segan mengeluarkan Asy'ariyah daripada Ahli Sunnah. Bahkan mereka mengarang kitab ta'liq kepada Fathul Bari, mengkritik Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari kerana katanya menyalahi akidah. Ada perkara-perkara akidah yang menyeleweng. Itu contoh dia. Itu jelas kan? So, apakah kena kafirkan? Taklah. Itu bukan. Saya lupa tadi. Soalan kedua apa? Bukan. Saya lupa. Ustaz, dulu Ustaz dah jawab, Alhamdulillah. Dah jawab? Oh. Masalah pertama pasal toleransi, saya dah faham insyaAllah. Dan yang kedua adalah pasal itulah yang saya kata tadi pasal kita sesat pun mereka. Toleransi. Bicara tentang toleransi ini, saya dulu dah pernah selalu dengar orang bahas, tapi kita ni masa kadang keluar kiri dah. Waktu dulu, 2019, 2018. Jadi toleransi ni grudges, willing to accept dengan penuh rasa, rasa macam terpaksa.
And not only that, hari apa ya saya? Few days ago or yesterday. No, not yesterday. 2 hari semalam. Kalau tak salah, hari Rabu ke hari Selasa. Saya drive, saya tak ingat petang atau pagi. Dia cakap tentang toleransi. Dia kata toleransi ni suatu istilah yang sebenarnya negatif. Bukan dia tolerance boleh berni. Dia adalah macam orang terpaksa. Tak nak dia exist, but terpaksa. So it's not that keen. Dia kata. Understand? So saya setuju dengan dia. I mean dalam, waktu tu saya dalam driving, nama dia BFM. Dengar. Waktu tu dengar sebab saya sedang cari berita. Buka IKIM berita jarang waktu tu. Saya punya radio IKIM tu, dia banyak kadang diskusi dan lain-lain. So, berita tu tak dengar. Saya buka bernama waktu tu, dia tengah menjerit-jerit. Saya nyanyilah. Tiba-tiba buka BFM tu, dia bahas tentang tolerance. So, tolerance ni satu benda yang sebenarnya macam terpaksa. It's quite negative actually. So, yang betul adalah inclusivity. So, can we live together dengan orang yang Salafi? Why not? Mereka izinkan kita masuk ke Mekah untuk solat, untuk melakukan umrah dan haji di kalangan Asy'ariyah. So, kita tak ada masalah. Cuma kita tak ambil pandangan mereka lah. Dia idea sesat. Itu. Which one? That part lah. Maybe yang lain banyak yang baik. Tapi that part kita tolak lah. Ini contoh dia. Hadirin wal hadirat. Hafizakumullah. So, boleh tolerance. Why not coexist? Dengan non-Muslim pun kita hidup bersama. Apatah lagi orang yang beza. Saya have no problem. Dengan siapa-siapa. Hatta dengan ibadi ke. Saya jumpa je. Tak ada masalah. Cuma kita ada prinsip kita. Itu yang kita pegang. Okey, panjang lah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Saya ada soalan kat chat. Saya ni dah tua, dah baca tak betul. Soalan, apa pandangan Ustaz terhadap kenyataan sifat 20 tak usah diajar guru masyarakat kerana sukar difahami? Nurul Farhana Azmi. Ya ke susah difahami? Ke buat jadi susah? Kalau tanya soalan sifat 20 tu yang mendalam, contoh dia bahas ta'aluk, tanjizi qadim, itu memanglah susah. Itu bukan fardu ain je. Itu salah faham. Kan? Itu salah faham. Jadi sifat 20 ni sebenarnya sangat senang. Daripada Tauhid 3, sifat 20 lagi senang. Sebab Tauhid 3 dia kata apa? Tauhid, percaya wujudnya Tuhan. Tapi boleh banyak. Tauhid apa? Boleh banyak. Saya pun tak faham. Tauhid katanya Esa. Tapi ada banyak Tuhan. Tu ada Tauhid Rububiyah. Tu Tauhid 3. So, macam mana? Fir'aun pun dikatakan beriman. Dan lain-lain. Abu Lahab ni ada Tauhid. Tauhid Rububiyah. Tidak ada Tauhid Uluhiyah. Ini ada paradoks, statement-statement yang paradoks kita panggil. So sifat 20 tu mudah sebab apa? Tok-tok nenek kita lah paling mudah. Not yours, but maybe your moyang. Korang punya moyang lah. Saya punya atuk contoh dia. He's a dresser. He's a dresser. So dresser ni yang kerja kat hospital. Yet, banyak buku dia yang dia mengaji dengan Tuan Guru Colan, Batu Gajah. Tu saya nampak very detail. And dia faham. Dan melalui buku dia tu saya tahu dia faham. Apa susahnya? Dia orang awam je. Dia bukan kiai, dia bukan ulama, dia bukan sarjanawan dalam bidang agama. Dia bukan seorang hafiz, wallahualam. Saya tak pernah jumpa lah. Tapi dia rajin mengaji. Bawa Tok Guru berkhidmat. Dari sini, dia faham tak? Tentu dia faham. Kalau tak anak dia, which is mak saya dan lain-lain, semua tak hafal lah sifat 20.
Kan? Sifat 20 tu mudah. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar. Kalam. Dah habis. Adapun perbahasan yang mendalam tentang sifat 20, itu bukan fardu ain. Itu bukan compulsory. Ibarat dia, tuan-tuan, adik-adik belajar solat. Solat wajib kan? Wajib. Wajib ke belajar juga mana sumber Quran dan sunnahnya macam ni, basuh macam ni dan lain-lain? Taklah. Kan? Kalau dah bahas macam tu, fiqah tersebut, maka nak tak nak, itu bukan lagi fardu ain, tu dah fardu kifayah. Betul? And then it's out of discussion. Orang awam dibelajar sifat 20 untuk memperkasakan iaitu ilmu alat dia punya akidah, dia punya min. Ini hadiri wal hadra abidullah. So pertanyaan dia tadi, betul ke? Tak betul lah. Sifat 20 ni paling mudah nak faham. Tapi janganlah lebih-lebih. Yang cukup je lah. Allah wujud idah baqa' lah sampai habis. Nah ni. Dan memahami definisi dan contohnya. Contoh tu mudah, luar kepala je. Okey, soalan ketiga. Syahmil. Assalamualaikum Dok. Saya nak tanya berkaitan dengan Tauhid 3. Apa bezanya dengan mengajar sifat 20? Sejauh mana kita boleh terima Tauhid 3 ni? Barakallahu fikum. Sejauh mana kita bahas dulu. Sejauh mana yang kita boleh terima Tauhid 3? Kalau sekadar rububiyah, beriman bahawa adanya Tuhan yang menciptakan, yang menjadikan, yang memberi rezeki dan lain-lain, rububiyah, itu tak ada masalah. Tapi masalah dia, golongan yang buat tawasul ni, sirosah ni, benda khilaf ni, itu adalah termasuk tidak memiliki tauhid uluhiyah. Berarti dia mempertikai tauhid orang lain. Lalu dia sesatkan, dia kufurkan. Ini yang kita tak nak. Itu Tauhid 3. Sebab tu ulama Azhar dia karang kitab khusus. Masih ada lah kitab tu. Menunjukkan puak pemikiran takfiri. Soalnya benda furuk ni dijadikan akidah. Ini jadi masalah. So, boleh diterima ke tak? Kalau macam tu tak boleh lah. Tapi kalau sekadar classification tak ada masalah. Tapi tu kan, kan? Okay, boleh faham. Lalu, sejauh mana terima tu lah tadi. So, okay. Saya rasa dah jelas ni. Tauhid 3 versus sifat 20. Okay, lagi. Ke dah habis? Okay, ada soalan lagi ke daripada ada tadi panjang. Assalamualaikum Doktor, persoalan. Mutakhir ini kita dapat lihat tak kurang ramai juga mereka yang baru masuk Islam namun menerusi pendapat-pendapat yang berlainan bertentangan dengan Ahlussunnah Jemaah. Jadi menurut Doktor, macam mana nak perbetulkan balik kekeluaran tersebut dengan cara yang tak mencawkan rasibul tadi Islam? Pasal kita sama umat Islam. Tu tak boleh buat apa. Persengketaan tu tetap akan ada di mana-mana. Okay, ni kita kena tahulah. Itu satu. Tapi isu dia sekarang, yang masuk Islam selain daripada melalui atau bertangan dengan Ahlussunnah Jemaah. Itu saya nak tanya kat mana? Kalau dekat negara Europe, Amerika, majoriti yang masuk Islam tu melalui jalur Ahlussunnah. Orang tak masuk Islam melalui jalur Syiah, sikit lah yang kalau macam tu. Majoriti daripada Ahlussunnah. Mungkin Malaysia je lah yang jakun. Tak kenal. Berapa banyak ulama. Syekh Nur Hamim Keller. Dia mu'allaf. Tapi dia ulama besar. Contoh dia. Syekh Hamzah Yusuf. Dan lain-lain. Banyak. Jadi, okay. Lalu macam mana nak perbetulkan supaya tak nampak persepsi buruk? Tak. Dia pun faham.
Perbezaan itu mesti terjadi. You cannot do anything. It's takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Allahu alam. Tapi berbeza bukan berarti kita tak boleh duduk sama. Ini kita kena ajar juga. Macam saya lah. Saya boleh, bukan tak boleh, boleh. Tapi sebagian orang memang tak nak lah. Allah alam lah. Tapi saya tak ada masalah. Betul? Itu contoh dia. Jadi, biasa. Berbeza, tapi apa masalah dia kalau kita duduk sama bincang? Apa masalahnya kita bersikap ramah dengan semua? Menghormati. Saya pernah mengaji dengan seorang tokoh yang salafi yang besar. Dan tak ada masalah, saya sebut je. Saya mengaji dengan dia. So, ada masalah. Imam Ibn Taymiyah pun mengaji bawah Al-Imam Syafi'i kan. Imam An-Nawawi kan. Ini contohnya. Wallahu a'lam bissawab. Okey. Apa pandangan doktor berkenaan triple IT? Sejauh mana kebenaran fakta bahawa peluang ini bahawa fahaman Wahabi? Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu triple IT tu apa. Saya tahulah dia dekat UIA banyak buat program. Bukan program, dia banyak buat publish journal atau publish buku teks dan lain-lain. Itu saya tahulah. So, saya tak tahu pendiri dia siapa, berfahaman Wahabi ke tidak, itu saya tak tahu. Cuma saya ada satu buku. Saya tak tahu yang cetak siapa. Tapi dia diterjemahkan oleh Syekh Profesor Dr. Ismail Al-Faruqi. With full respect of him as a scholar, as a Palestinian scholar dekat US, tapi dia pernah menerjemahkan 3 risalah tauhid Muhammad bin Abdul Wahab. So saya tak tahu pemegang dia tu macam mana. Itu triple IT kot, tak tahu, Allah alam. Tapi saya katalah itu, dan it would be wrong lah. Saya tak setujulah. Kenapa dia pilih kepada teks tersebut? Kenapa tak terjemah Imam Sanusi je? Ini contoh dia. So saya tak tahu, tak boleh nak jawab. Saya ada kawan, Dr. Cik Razi, dia pernah terbit dalam salah satu terbitan triple IT. Dia very Asy'ari. Tulisan dia pun tentang Asy'ari. Wallahualam, saya pun tak boleh nak jawab. Saya tak tahu. Wallahualam. Okay, ada soalan dari saudara Izzat Farhan. Soalan kedua, ada tak penemuan teks yang jelas daripada kitab-kitab Maturidiyah yang menyebutkan bahawa Imam Maturidiyah atau Imam Maturidiyah berpendapat dengan sifat 20 yang wajib rajih secara rinci ialah sifat 20. Ialah 20 sifat. Tunggu dulu. Maturidiyah bukan sifat 20. Itu adalah metodologi Asy'ari. Maksudnya Asy'ari antara 13 versus 20. Sebahagian dia adalah diambil dari Maturidiyah dan lain-lain. Tapi Maturidiyah dia mengakui sifat takwin. So teks sifat teks akidah Maturidiyah dipanggil dengan akidah Nasafiyah. Bukan perbahasan sifat 20. Sebab sifat 20 ni perbahasan Imam Abu Hasan Asy'ari melalui jalur Imam As-Sanusi. Boleh nampak beza dia? Boleh nampak kan? Okay. So, Maturidiyah yang menyebutkan bahawa Imam Maturidiyah berpendapat dengan sifat Allah yang wajib dipelajari secara rinci ialah sifat 20 sifat. Taklah kita buka lah version. Kalau nak tahu Imam Maturidiyahnya version, kita kena buka Aqaid Nasafiyah. Allahu a'lam. Assalamualaikum doktor, apakah ada perkaitan perhubungan antara akidah dengan akal? Akal? Of course, kalau hukum akal lah. Hukum akal ni apa? Akal, hukum akal terbagi pada 3. Wujub, mustahil dan jawaz. Kalau itu yang dimaksudkan, of course. Kalau yang dibahas bahawa tak masuk akal lah ada wali buat karamat macam tu, macam ni. Contoh dia.
Itu yang cakap tu mungkin jahil. Sebab apa? Sebab karamah itu dipanggil khawarikul adah. Itu bukan akal tak akal. Itu khawarikul adah. Perkara yang mencari-cari adat. Boleh tak berlaku? Kenapa tak boleh? Allah SWT Maha Kuasa kan? Ini. Dan kalau terjadi, itu. Lalu soalan selanjutnya. Assalamualaikum doktor. Saya nak bertanya, mungkin doktor boleh terangkan sejarah kesan perkembangan ilmu kalam dan akidah al-Asy'ariyah terhadap penulisan usul fiqh Tariqah Mutakalimin. Adakah suasana penulis usuliyin ketika itu menjadi faktor utama? Atau ada faktor-faktor menarik yang digali dan ditemui? Okey. Mutakalimin tu ahli kalam. Dia tu Asy'ariyah. So, usul fiqh melalui jalur mutakalimin ni adalah usul fiqh mengikut neraca Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan Imam Abu Hanifah dipanggil dengan Tariq Fuqaha. Tu kita panggil macam tu. Fikih. Fuqaha. Dua benda yang beza. Lalu, adakah suasana penulis usuliyin ketika itu menjadi faktor utama? Ini kena kajilah lebih dalam macam mana. Cuma usul fiqh mutakalimin, Imam Syafi'i itu mutakalimin. Kan? Jangan gaduh sebab mana fala musyahata bil asami ba'da fahmil ma'ani. So, ilmu kalam ni tak semuanya buruk. Al-Imam Haris Mahasibi mengamalkan ilmu kalam untuk berhujah dalam ganda ini dengan yang musuh. So that's not an issue. Wallahu a'lam. Tapi Masuki, Imam Nawawi, Imam Haramain, semua risalah semua itu tu jelas mutakalimin. Okey, soalan. Apa pendapat doktor mengenai status kitab Syahwaliyah Dahlevi sudah didapat dalam kitab Hujatul Balighah? Menurut ulama, Hujatul Balighah ni kitab mutamat, bukan mutamat, salah satu kitab penting dia lah. Saya tak ada yang bahasa Arab, saya ada yang bahasa Inggeris terjemahan. Bahasa Arab saya memang tak di-download tu benar lah. Tu je lah. Tak sempat beli. Syahwaliyah Dahlevi ni Maturidi je. Maturidi ni jelas. Dia karang syarah kepada Badiul Amali kalau tak salah. Syahwaliyah Dahlevi ni Sufi. So, apa masalah dia? Ni tak ada masalah. Wallahu a'lam. Next. Dah habis? Okay, kita buka yang terakhir kalau ada. Ada soalan lagi ke? Saya termasuk orang yang kuat baca buku Syekh Waliullah Dahlevi. Ini dengan kefahaman yang betul lah. Tu sahaja. Ada lagi? Dah, tak ada. Okay, baik. Okay, terima kasih. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Dr. Aiman Akiti atas perkongsian beliau pada malam ini. InsyaAllah saya mewakili pihak Muzakir Center ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada semua peserta yang sudi menghadiri majlis ilmu kita pada malam ini. InsyaAllah pada bulan Januari kita akan adakan daurah mantik secara online 3 minggu setiap hari Sabtu insyaAllah. Ada sesiapa yang berminat untuk join boleh WhatsApp saya insyaAllah. Jadi sekadar itu saja untuk malam ni, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Jazakumullah khairan Doktor. Okey, sama-sama insyaAllah. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum.